Selamat datang ke episod nombor berapa dah ni? 4. Nombor 4, episod 4 Podcast. Selamat datang guys. Selamat datang. Alhamdulillah semua dikurniakan kesihatan tubuh Alhamdulillah. badan. Saya sihat walafiat. Non pun rasanya sihat-sihat sahaja. Sihat. InsyaAllah. Faizal pun sama juga. Kita praktiskan social distancing, kerap cuci tangan dan jaga kesihatan lah yang pasti. Betul. Aku sebulan sekali memang ambil COVID test lah. Alhamdulillah. Nampak gaya ni ada trend lah kan. So aku rasa memang Ada yang aku tengok ada orang tu macam dia terpaksa ambil COVID test at least lah dalam sebulan tu macam 4 kali tu. Pasal kerja yang diorang nak buat tu. So aku harapkan kalau kita punya COVID cases ni menurun, aku harapkan semua kembali normal lah. Semua orang boleh bekerja dengan secara normal, jumpa kawan-kawan apa semua kan. So begitulah. So Nas, macam mana sekarang? So kita teruskan dengan pemilihan nombor dan juga topik kita. Pemilihan topik kita untuk episod kali ni. Okey, seperti biasa kita ada 10 topik. Dan hari ni topiknya adalah nombor berapa? Nombor 8. Nombor 8. Kahwin lah. Kahwin lah. Aduh, kahwin. Topik aku rasa topik ni sebenarnya topik yang kita nak try elak lah untuk berbincang dia lagi dengan aku rasa awal. lagi function kalau lagi seorang yang nak berkahwin kat sini lah. Tak, Aku rasa sebenarnya cukup seorang. Tak, bukan. Sebenarnya aku rasa memang perfect kalau kita nak cakap benda ni sebab apa? Kita tiga fasa yang berbeza. Okey. Aku orang yang Belum kahwin. single, belum berkahwin. Dia orang yang Nak kahwin. dah ada calon Perancangan. dan nak merancang untuk perkahwinan, dan kau adalah orang yang dah berkahwin Dah kahwin. Dan berancang untuk dan ada anak juga. Yes. Jadi dan berancang untuk tak ada lah. Merancang untuk apa? Tak ada. merancang untuk nombor 2. Nombor dua. Boleh ke Pi? Boleh ke? Kita buat kata pengakuan kat sini hari ni. You know I'm very fair. So, biasalah bila cakap pasal kahwin, kalau kau kira macam kalau kau tanya aku soalan yang sama 20 tahun akan datang, 10 tahun yang lepas atau before merdeka pun orang akan cakap kahwin tu benda yang berat, dan aku setuju. Dan aku rasa dulu mungkin orang kata alah kau kahwin je kan senang gitu kan. So senang tu terletak dekat mana? Mari kita tanya orang-orang yang dah kahwin tu lah. Okay, aku rasa macam tu lah. Kita mulakan perbualan ni, biar kita trickle down lah dengan orang yang dah kahwin tu. Setuju tak? Lepas tu dengan Betul, kau, boleh. lepas tu last kali dengan aku lah. Jadi aku rasa soalan yang aku nak tanya dengan Non macam kenapa, because knowing you for a long time kan, I would have thought that you would be married like macam Lambat lagi. further down the road lagi lah. Because there was memang jenis aku macam tu. Betul. Kau tak nampak orang dah Paksa kahwin lah. awal tu. Ya, Tapi ya. jodoh dia datang awal apa semua, dan alhamdulillah dia dah berkahwin dan juga ada anak. So my question to you is what changed? What changed and apa yang buatkan kau finally Kahwin lah. decide untuk macam kahwin lah. This is the right time to kahwin This is lah. the right time lah untuk kahwin. And what age kau kahwin? Sorry? 28. Kira tapi kau cerita kau 27 lah kiranya lah. Tak sampai birthday aku lagi lah. Oh, 27. 2018. 18. Dan dikurniakan seorang anak. Seorang anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selepas berapa bulan tu? Okay, let me just start from ya. the start lah. What happened lah. Okay. Before I got married, I was single for a very long time. Aku rasa Nas tahu lah. And benda tu, it was very, very effective lah dekat aku lah. Benda tu took a very big toll on me. Okay. Tak payah petik nama and everything semua. Tapi benda tu took a very big toll on me. Aku tunggu seseorang for about 7-8 years. Tunggu seseorang? Yes. Tunggu lah, macam waiting for someone. Oh, sama. Aku ingat kau dah ada calon dan kau tunggu calon Obviously tu. in contact, tapi it wasn't going anywhere lah. I see. Correct. So it was for me, not to say it is 50-50 waste of time, another 50% macam you need to put more effort, but then all the effort is put by one hand. So bila dah habis tu, I met my wife. Okay. So when I met my wife, the feeling of getting to know someone new, benda tu yang penting tau. Benda tu yang spark the whole thing. Okay. Sebab aku, macam kau cakap lah, orang tua semua cakap dah kahwin senang, kahwin exactly. je. Exactly, yeah. So for me, relatively lepas aku jumpa aku punya my wife now ni, lepas aku jumpa dia, aku date dengan dia 4 bulan je. 4 months. Okay. 4 months, and then automatically after that we decided to get engaged. Sebab mak dia sendiri cakap, aku ingat first time aku hantar my wife now balik rumah kampung dia, aku jumpa mak dia sekali lah. Okay. So masa aku jumpa mak
mak dia memang pandang aku terbawa. So her family is a bit conservative in that sense lah. So Okay. in terms of mixing benda semua ni dia a bit particular. Okay. So bila aku jumpa, aku cakap dengan mak dia, Assalamualaikum makcik, nama saya Daniel, boleh panggil Syakif lah. Saya berkawan dengan Nadia, jadi dia minta tolong hantar sini ni, saya rasa patut saya masuk ke rumah kan. Saya jumpa dengan makcik lah. Yeah, Kan? gentleman so, lah. Jadi apa, makcik tahu siapa dia bercampur dengan siapa kan. So Okay. you know me, Yeah. I know you, so you know it's not a touch and go thing lah. Okay. You know, I'm invested in this lah. Okay. Dia reply balik kat aku, dia pandang aku terbawa, dia pandang. Saya tak suka anak saya berkawan. Kena tepat lah. Betul. Oh. So masa tu aku rasa macam you know, okay. Aku tak ada rasa macam terasa betul. Tak ada, tapi I took that as okay. If you're talking about something serious, okay lah, then I'll move further lah. We see how it goes lah kan. So and then after that, at that point of time, at 28, aku fikir this is the things that I want in life. Okay. If I want to have a child or preferably a son, Sekarang the lah. first one. Macam lu sendiri tau. The things that I'm into, I want to be able to teach my son everything. You know, speaking in English, in bahasa Melayu, basketball, football, music, everything, itu semua. So my goal was that in order for me to do that, I cannot get married late. It's either sama ada aku kahwin ataupun aku tak kahwin langsung. Okay. So back then sebelum aku jumpa bini aku, memang aku tak nak kahwin langsung kan. And everything semua. Tapi it was supposed to be, kalau nak cepat, then it has to be then lah. Okay. You need to work for it lah. Betul. Because the later you get married, you don't know when you're gonna get a child. Kahwin tu satu benda. Faham. Rezeki anak tu lagi satu. Ya, betul. You know, Setuju. Right? Setuju. Doesn't matter how much you shoot inside, benda semua kalau tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Kalau ada, then ada. Yalah, rezeki Tuhan Betul. lah. Kan? Betul. So, but the faster you get married, then the faster you can, you know, get the process of having a child. Faham. Faham tak? Kan? So, sebelum masuk anak ni, the process tu, nak kahwin tu, bagi aku relatively memang senang. Aku rasa Melo pun memang with me all the while benda semua. Okay. Ada a few setbacks, tapi it's not related to the relationship. Yeah, Ataupun so, the, apa? It's more about macam our jobs. Our jobs, bapa family aku, ada orang yang sakit semua. So kau punya marriage tu tak ada masalah lah. Going to that date yang kau nak nikah tu tak ada problems lah. Ada. Ada Of course banyak. ada problem. I mean, Because aside apart from like your job semua. I would say the biggest problem, the only problem yang ada masa tu was that one, my father was unwell. Okay. And then there were some contributing factors yang membuatkan keadaan tu sangat susah. Okay. Okay, there were a few parties yang menyusahkan keadaan masa Okay. tu. So the focus was split lah towards so many places. One, you work, you need to find money. You need to save money. Second, your relationship with your fiance. Okay. Okay. Number 3 is your father and all these other counterparts lah basically. Faham. So for me, these 3 problems ni yang benda yang muncul. Tapi benda ni secara tak langsungnya, I would say now going into 2021, macam dulu orang tua semua cakap, tak payah risau duit, kahwin je, rezeki mesti ada. Okay. But leading up to that, money was a problem. Okay, faham. Because I couldn't keep enough money and everything, banyak expenses keluar, ini tu, Faham, and semua For tu. his sick father, apa and semua, and everything then semua. leading up to the tu nak hantaran, And everything. apa benda. So kesian kan nak macam tu. Tapi a blessing in disguise whereby you know, if you want to get married for the right reasons and everything, there's more, and if you get the right partner and the family is understanding, so semua dia tu akan dimudahkan. Yeah, true. So contohnya hantaran tu tak terlampau tinggi, hantaran pun rendah. You know, majlis pun ala kadar. Okay. You know, cuma belah aku je lah yang buat Dulang itu boy, lah. dulang boy. Dulang boy. Dekat mana? Kundang. Tak. Tak, Satu dekat- buat dekat belah bini aku, buat dekat Pantai Dalam. Okay. Belah aku buat dekat Concord Shah Alam. So how I made Tak that ajak aku right. Aku tak kenal lagi kau masa tu. Kan? Belum kenal lagi kan? Belum kan? Non belum start main. Belum. Aku start main bola lepas kahwin kan? lagi. Kau bila aku kenal kau, diorang tengah congrats dia kot masa tu, tak silap aku. Betul. Aku ada time tu. Kau ada inai kat tangan kau. Yang tu hang botak. Dia ingat. Of Bagus. course lah. Hang yang pakai naik He's a good friend. So I know he's being genuine, he's not lying. Ya, ramai orang celaka duk menipu genuine, tapi he's genuine. Bagus. Dia ingat aku dia inai kat tangan. So, leading up to it tu, what I did was that, okay, marriage is, this is one thing that, you know, you don't want to call it off lah. Macam mana susah ke apa benda pun, this is not applying okay, to me. okay. But generally, if you got problems,
Banyak orang putus tunang. Banyak orang kahwin tutup cerai. So you won't have to focus on other things as well. Yeah. So my process of getting married was very very easy. My in-laws are very good people. Dia orang pun sangat memahami and everything semua, not demanding, tak ada apa-apa semua. So it was a walk in the park lah basically lah. It's just that you're entering a new phase of responsibilities. Yeah. You need to support and provide. It's not getting a job. You need to support and provide for the rest of your life. Yeah. And whatever happens after tu kan, you need to work it out lah, kena tahan dan sabar and everything. Tapi proses kahwin tu memang sangat senang. Mudah. Memang sangat senang. And of course this was pre-COVID lah kan. Sekarang ni aku tak tahulah macam mana proses kahwin and everything semua. And sekarang pun aku tengok, if you go to social media and everything, there are so many precursors that all these people are setting lah. Doesn't matter. Kalau korang terasa ke, sorry lah. Tapi doesn't matter lah, mak bapak ke, anak ke, benda semua asking for 50,000 hand marriage and everything, benda semua nak besar-besar semua ni. Apa benda lah 50,000? Kau tengok semua orang ni jual apa? Jual jamu ke? Kaya apa ni? 50,000 standby benda semua. Kan? I know some cases, I think Melo pun know some cases whereby ada orang lain nak kahwin, pergi mengisik, dia punya expectations tu, ni macam mana ni? Banyak ni nak kena bayar ni. Tak apa, ayah pergi dulu borak-borak. And then suddenly come out, dia senang. Faham? Dia senang. Dia jadi, you know, so I think it's all about intentions lah. If you don't set like prerequisites or precursors yang betul-betul menyusahkan orang, kan? And the expectations has to be there. Contoh kalau kau bertunang sekarang ni, you set lah, if you want to set 1 year, 2 years, 2 years. So the longer you set, of course financially you will get to accumulate more. But the longer you set, this is the time whereby kau akan kenal betul-betul kau punya life partner tau. Or rather this is the time where you're supposed to understand and know this person. Because bagi aku it's very simple. Sebab aku tak ada plan nak kahwin dulu apa-apa semua kan. So for me is aku bangun tidur aku boleh tengok muka kau. Aku tidur pun aku boleh tengok muka kau. You can take care of me. I am, you know, happy with you. Tak ada banyak songnya benda semua. You understand my expectations. You can manage your expectations. Benda tu tak ada masalah. Dan kalau jumpa ngam kahwin lah. Itu je lah. Because it's a life partner. Love is another thing. Because I was in love for the past 7 years before, and it has not it did not come to any fruition. Now, so when you find someone new, of course the spark tu memang boom. But how you maintain that love tu and make sure that you stay together, itu yang paling penting. So bagi aku macam aku cakap lah, if let's say, because mostly bab-bab kahwin ni yang susah sebab belah perempuan yang sihat. Kan? Laki sama ada laki senang, laki nak kahwin lah. Itu je. There's nothing much. You do your part, which is you find money, you provide, and then kau kahwin lah. Itu je lah. And then moving forward from then, you write your own story lah. You start that new book lah. That's where your life starts lah, basically. So macam aku, lepas aku kahwin ni, I did not know, or rather aku tak ada apa-apa assumption or how things are going to go ke, macam mana ke. But macam aku cakap, 4 bulan dating, tunang, setahun 2 bulan, terus nikah, kahwin, 4 months after that, wife aku mengandung. And then aku dapat anak aku. And I can tell you as of right now ni, with the situation and everything, the semua you need to work from home, you can't go out, you don't mingle with people that, you know, and the semua ni, it's very very rewarding lah. It's very rewarding. Sebab wife kau ada dekat rumah 24 jam. And then you're working from home kan, whatever it is to make ends meet. And bila anak kau, macam anak aku sekarang umur 2 tahun tau, so he's about 90 cm tall. And kerja dia just memang bermain. And aku jenis aku memang hidup deep. Aku kalau tanya Nas, back dari dia kenal aku dulu sampai sekarang, I have no care in the world for me, myself. I will do whatever it is as long as I enjoy myself. So benda macam tu aku banyak sifat kanak-kanak dalam diri aku lah. In terms of nak main and everything, tu semua. Maturity is one thing, but budak-budak tu kena ada. Because still a kid in you lah. For me, bagi aku, that if that represents you, then you need to be real until the end lah. Itu saja kan. So bila nampak anak pula dah 2 tahun, dah lagi pandai cakap benda semua, petah bercakap and everything semua ni, seronok tengok. Faham? Memang seronok. Betul. Sometimes kan bila anak aku berlepas mandi ke apa, aku buka pintu sap, tengok dia tengah siap kan, dengan mak dia kan. Daddy, aku tengok kan, aku tak cakap apa, aku tengok, aku senyum je.
Yalah, bila dia dah boleh bercakap ni, selalunya anak tu dah boleh jadi kawan. Betul. Kan? Sebab kita dah boleh actually dah So boleh that's your interact dengan award lah orang kata anak tu anugerah it is kau. very rewarding lah. I'm not complaining of anything. Of course lah, macam marriage ni there are tough times and everything semua. Is it? But Of you make course. it work. You need to make it work. You cannot Mengeluh. lepas tangan. It's a responsibility. You taken a responsibility, you take responsibility. Andai kata tak ngam ke apa, then you separate amicably. Sebab ini problemnya, because you want to get married, you fall in love, and then you get married, and then suddenly tak ngam. Waktu dapat anak, waktu bergaduh, waktu berampah-rampah anak, waktu pisah and everything. Ya, semua kesian kawan. lah. Betul. I'm a product of a divorce. You know? So benda tu dia tak fun lah, because a kid needs like proper guidance from mother and father growing up until a certain point, until they understand. So banyak kes yang Benda gitu effect kau. very hard. Benda gitu effect hidup kau lah. Non, macam kau datang daripada keluarga yang terpisah, divorce, and then Of course. up to the date kau nak kahwin, dia like Of course. fikir sampai to the extent lah. Of course. You know? Because growing up, you need, if you're a product of a divorce, if let's say one of the other parent is not around all the time. Macam mak aku terpaksa bekerja sebab dia single parent kan. Dia dekat rumah. Dia dekat rumah lepas pukul 8 saja. Faham? So aku pergi sekolah, balik sekolah Ada ada orang lah. hantar mangkuk tingkat, aku dengan adik aku just manage ourselves and what not. Mak aku balik malam. Sampailah. Itulah. So tak kisahlah kalau anda kata dia nak keluar parti ke benda ke, keluar parti aku dengan adik aku lah kat rumah. So but that kind of exposure tu, mak aku memang sentiasa groom. Adik aku memang by product of my mama sebiji lah. 100 lah. Aku je yang rebel sikit. Kan? So because you know there's no father figure at home. Yep. No one to tell you what to do or what not to do. This is not right. Benda memang lah kau dah in your teenage years, tapi my parents got divorced when I was 6 years old, if I'm not mistaken. So growing up tu tak ada someone yang constantly buat macam ni. There's no one there for me to access straight away tau. Refer tu apa semua. Kan. So bila jadi macam tu you tend to stray away lah. So itu yang affect dia the affectingnya perspektif kat situ tu. Because your friends, you get friends, not to say with the wrong people. Okay. You make a lot of friends to cover for whatever it is that you don't have at home. So that you want to have fun all the time and you feel happy all the time. Kan? So bila jadi macam tu and then you start, if let's say you meet someone else yang tak apa-apa betul sikit, and then you dwell into bincang berapa time, berapa elok dan itu semua. So I think aku rasa benda tu yang penting lah in terms of marriage lah. You know, if let's say kalau pisah ke macam mana pun, both they need to work together to make sure, if you got a kid lah, to make sure that your kid grows up right. Macam aku sekarang ni, macam I wouldn't say now, okay lah, I'm in a position where I'm mature, I understand more things and whatnot. But growing up, there were a lot of failures that I went through. For sure, a lot. For sure lah. On a daily basis. Of course. Apa tak lagi sekarang kan? Kalau kau tak bangun tidur, tak pergi kelas pun, it's a failure for you. It's the same thing. Sama je. Kalau kau tak disiplin, kau tak semayang, benda semua pun Tapi, sama juga. Buat kata orang lah, tu pilihan masing-masing lah. Pilihan masing-masing. I don't judge. You do what you need to do. Yeah. For whatever it is, you do what you need to do. But in terms of pasal kahwin ni, people need to understand that it's not just get married and you live happily ever Betul. after. Aku setuju benda It's tu. all effort. Betul, aku setuju benda tu. Aku setuju It's all benda tu. effort and communication. Exactly. Those are Correct. things. So I'm with you 100% lah on that. Correct. So macam kau bila nak kahwin? Macam kau macam mana? Sekarang So, ni calon dah ada. Uh-uh. So macam ni lah, how long have you been in the relationship? When I known her since 2016 lah, but kita tak macam mana aku Got kenal dia into like the boyfriend, daripada girlfriend punya level? social media juga lah. So 2016 berkenalan and then time tu aku mentah lah. Bukan mentah, aku sampai sekarang aku tanya aku mentah kan. So 2016 so benda tu tak Bila nak masak mentah. benda tu Belum getah lagi. I would say Tak benda masak tu pada aku tak terfikir benda tu akan jadi serius tau. That time aku macam ada lah, tak ada tak apa lah gitu. So macam aku dah dating dengan dia, aku dah date dia 4 months and then aku been away for a while, keluar kerja luar negara, you know, and aku tahu macam aku ignore dia pun ignore aku gitu-gitu, and then bila aku balik so terpisah. So he got a new boyfriend, so aku pun teruskan hidup aku. So sampailah 2019 macam dekat Twitter lah macam hey, dia cakap aku macam ni siapa wah dia macam wah sombong seminar ni kan. So aku macam okay tak apa lah cakap hey kan. Okay. So macam
Oh tak adalah, dia kata saja je nak try. Okay, and then we went out and then minum-minum dengan secara tak sengaja jatuh cinta. Sampailah sekarang dalam in relationship ni probably dah masuk nak dekat 2 tahun. And then sebab aku dah kenal hati budi dia since 2016. Dia pun kenal aku despite of perangai aku, PL aku. So this is about the matter of taking it into the next level. Exactly. So actually before COVID happens, we agreed like we're gonna get engaged by 2020 and then 2020 end I was supposed to get married, blah blah blah. Kalau kerja aku okay lah, you know. Tiba-tiba shit happens and things happen lah. Aku tahu ada reason di sebaliknya, tapi macam okay lah sekarang girlfriend aku. So kita tengok lah, insyaAllah kalau ada rezeki kita kahwin probably end of this year. Tak pun kita tengok lah, probably next year before Raya or something like that. So but my target date is actually between that lah, end of this year to next year before Raya tu lah. Hopefully COVID pun dah went down and kita pada job, ada rezeki lebih melalui podcast ni ke, kita tak tahu. So sebelum ni subscribe. We are open for Fund dia punya sponsors, perkahwinan. Tansi Datuk Sri. So apa? Sebelum ni aku ada juga girlfriend, relationship, my past relationship semua aku tapi tak menjadilah, and aku blame it 100% on me lah. Aku tahu diorang pada buat salah, tapi aku rasa salah je kat atas aku tu lagi banyak. Pasal macam aku cakap episod pertama ke yang workaholic tu. Aku workaholic, tak, episod kedua kan, aku workaholic gila. So everything I do is for my work lah. So ada satu girlfriend dia cakap kat aku, kita orang dah jalinkan hubungan setahun, 2 tahun, betul-betul sayang semua, tapi PL aku selalu tak boleh spend time dengan dia. Aku selalu jumpa dia time malam makan je. So dia panggil aku boyfriend dia waktu malam. So Waktu siang tu bang? waktu siang dia study, aku kerja gitu, aku tak tahu lah. So dalam kepala otak aku, dia crush aku dulu daripada sekolah rendah, sekolah menengah kan. Aku dah dapat dia sekarang asal aku lepaskan dia gitu kan. Tapi nak macam mana? Benda tu macam non kata lah. Kalau benda tu intention kau betul, mudah. Tapi benda tu bukan aku tak boleh kata benda tu aku punya. Memang bukan kita punya kan. Tapi aku let go lah. Aku macam tak apalah, things didn't work out for us. Even though we already in that phase. Kita just nak masuk je pintu tu kan, tapi tak termasuk kan, pasal ada banyak sangat benda menghalang. And then we agree to let it go. And sampai sekarang she happily married and got kids. And kalau kau tanya aku ada 2-3 girlfriend yang begitu. Dia orang break up dengan aku, the next round yang dia jumpa lelaki, dia kahwin, dia tunang, dia kahwin, dia ada anak. Itu that one is normal lah. Aku rasa betul tu. So macam bila aku fikir balik, beza relationship aku sekarang dengan relationship aku yang lepas-lepas is basically my work lah. Aku tak blame my work. It's just that aku terlalu sibuk nak mengejar duniawi. Orang kata tengah zaman hangat-hangatnya dewasa. Betul tak? Kau dewasa Nun. Kau dewasa tau. Macam nak membesar. Budak-budak tu. So kau fikir macam, kau ada this one girl yang mature and then can guide you in a way that kau serious into that relationship. Tapi pada aku, dia tarik aku keep menolak, benda tu dalam putus lah. So my girlfriend sekarang ni, dia tak gitu. Aku tak kata lah girlfriend aku dulu-dulu ni memaksa aku apa, tapi salah diri aku. Aku tak membuka pintu tu. Jangan sambut cat ya. Tak. Aku okay je dengan semua girlfriend aku dulu. Sampai sekarang my relationship with them is okay. Just that if aku boleh gambarkan kehidupan aku dulu sebagai satu pintu kan. Dia macam Nolan kata lah. Aku tak pernah buat macam Nolan buat dulu. Bawa girlfriend aku, hantar girlfriend aku balik rumah. Jumpa parent cik, saya Faisal, saya kawan dengan anak cik gini. And it's either my mom, her mom gitu, aku tak pernah nak one-to-one dengan dia punya parents. So kau boleh nampak kan? Ini nak just nak menyelit lah macam ni lah. Okay, for all of you out there, fucking cowards yang tak nak jumpa mak bapak awek korang semua ni. Pakai grow pair man. Benda tak nak takut jumpa mak bapak awek kau benda semua. Nampak kau je nak itu tak betul je tu. Naughty pagar. So, and then aku orang yang begitu, aku orang yang pengecut lah dulu. Aku macam, seriously Nas, aku kalau hantar girlfriend aku balik rumah ke apa, aku kalau boleh macam, mak dia tak ada kat rumah kan. Okay. Cepat-cepat. Because you don't want to like meet dia punya parents kan. Just that because macam, how to say, aku bukan takut nak jumpa parents dia. Just that, aku rasa belum lagi lah. Aku rasa benda ni tak pergi jauh lah. Gitu tau. And then,
time tu juga macam aku kata, aku tengah di peak hidup aku gini. Whatever things happen below me pun, relationship ke apa pun, dia sekadar lalu je lah. Macam yang orang kata, tak singgung. So girlfriend aku datang, aku break up, and aku ambil masa aku, dan aku kenal orang, dan aku kenal girlfriend aku. So masa aku kenal girlfriend aku tu, aku dah ada dekat limit of my life. For me, I think I cannot go like this lah. Aku tak boleh nak tolak limit hidup aku. Aku kira gini je. And then satu detik tu macam dia macam trigger aku. What else do you want in your life? Like you said, I travel around the world, around ASEAN. Aku dah berjaya dalam kerjaya aku dulu. Tu London Festival tu bukan ASEAN. Bukan, tak pergi pun. So aku dah ada kerjaya yang solid. Aku dah ada insyaAllah pendapatan yang okay dulu. Aku dah tak bergantung harap dekat orang. Aku boleh biaya family aku and everything. So aku punya susah, And macam dulu relationship aku, ini boleh lagi ni. Aku boleh dapat duit gini. Tak apa, girlfriend aku tunggu dulu lah. Relationship aku tunggu dulu lah. Tak bermaksud aku kejam kat diorang. Just that I don't have my focus on that. Now, bila aku kenal girlfriend aku dah triggered with that question apa semua. And then dia datang. Bila dia datang, and then dia macam kata, okay lah, kita pergi lah dengan relationship ni. So, dia tak yang mendesak. There's a shift lah. Tiba-tiba, the shift dia macam bukan sikit tau. Dia macam sup terus. Dia terus macam, okay lah, you do your work, I do my work. But then when we go out or what, this is what we're gonna do. Aku don't go out dating dengan girlfriend aku. Macam, pagi kita pergi makan sini, malam kita makan sini, petang aku pergi hunting dengan kau. Itu memang petang memang boleh hidup. Paling kuat pun kita pergi mall. Aku ajak dia pergi tempat favourite aku, Subway, CDIY ke semua gitu kan. So, dia jenis yang Ya. Abang nak cek blind dengan flathead screwdriver. Boleh tak? I nak beli teman I nak beli ni lah. I nak beli nak pergi Subway. Girlfriend kau pergi Subway. So, aku tak buat benda gitu dengan girlfriend aku dulu. Aku pergi Subway, girlfriend aku teman aku ambil white skater, Apa beza? Itu tak apa beza. White skater ini untuk kilat kereta, ini tambah coating, ini. And then dia pun akan cakap, kalau I buat sendiri boleh tak? Boleh, you ambil ni. So, in a way, kau rasa, gempak lah. Selesa. Faham. Selesa. Yeah, I get it. Dia tak ada yang, pergi Subway jom. You boleh tak? Come on, grow up man. I think benda tu just memang subjective lah, whereby certain people are into other things and certain people are open to try other things. Exactly. Correct. Setengah orang date mediocre style. Setengah orang date, they go up to extent. Some people travel the world just for, dating, you're traveling the world, going to Greece and there and benda semua. But aku rasa itu semua atas minat masing-masing and whether kau memang compatible ke tak dengan kau punya partner. If your partner understands you fully, benda semua tu memang semua akan jadi senang lah. Exactly, macam kau cakap. So, benda tu dah seronok buat aku, and then bila kita take our relationship to the next step pun macam nak pergi kursus kahwin, nak get engaged apa semua. So, dia jenis macam, okay, so we bincang. So, up to you. You don't have money, I have money. So we split like this, gini. So we go, dan aku jumpa mak dia semua. Mak dia kata, ikut korang lah, korang yang nak kahwin. So aku tahu, dia pun anak sulung. Aku tahu keluar daripada mulut seorang mak tu mungkin dia kata gitu. Tapi dalam hati mak dia mungkin masa aku pun tak selesa. Pasal takkanlah anak first nak kahwin, dan mak dia cakap, ikut korang lah. Aku tahu ikut korang, kau tu hak dia kat mana. So takkan kau nak throw a small thing to them kan. So macam, okay lah aunty, aku cakap, okay aunty, gini, so my biggest problem is money right now. Seriously, my biggest problem is money. If you ask me like 5 years ago, mungkin okay, let's go, I'm out for it right? So the best part is like auntie, girlfriend aku kata, it's alright, kita nak paksa-paksa pun nanti, because we believe in in perkahwinan lah, in a marriage and not a wedding. So ramai orang tersilap kat situ. So macam aku juga witness kawan-kawan aku yang believe in a wedding, so they have this one day wedding, so after that dia tak fikir. So kau nak makan mana, macam aku kata hati budi orang tu, gitu. So aku tak nak aku dah tak nak jadi orang yang berselindung macam kau pergi dating masa mula, kita lepas zaman college lah pergi dating tu, kita mesti ala 50% kita akan berlakon lah. Aku suka gini, I like this book, I read this book ni, padahal kau baru baca pasal buku tu tadi. Poser lah. So sekarang aku pergi as myself lah.
And girlfriend aku pun pergi as herself. And then we combine all those things. Benda tu dah jadi seronok. And then kau tak sedar yang, shit, we are about to get married. So my biggest problem is time and kesempatan lah. So feelings ke pasal cinta ke pasal hati ke, aku rasa macam Non kata, kalau kau ikhlas and benda tu ada, dah tak mungkin nak deny lah. There are many people who got married without the feeling or rather the emotions of love. Exactly. Yang dah apa instill in you tau. Maksudnya kau kahwin dulu, cinta semua kau tak fikir pun. You don't think about love lah. But one thing for sure, macam I'll give an example The moment anak aku keluar sahaja, and it's not so much sebab ada anak, but bila aku tengok macam wife aku tengah siapkan anak, tengah suap makan anak, tengah layan anak tengah gelak-gelak and everything, dia semua tu, that increases the love subconsciously. Betul. Yalah. Affection lah. It's an affection tau. Because you're human beings if you find your soulmate, your partner, dia semua, by all means going for you itu memang rezeki kau. But if you are genuine, macam Nawai tu kau betul, kau tak ada nak menyimpang ke benda semua ni. If you ada rezeki dapat anak ke, or doesn't matter if your wife is cooking for you ke, lipat baju ke, all these things, if you are an observant person kan, benda ni subconsciously akan tambah sayang kau dekat bini kau. You know? Yeah, so it doesn't have to be macam you need to have a lot of money, you're doing a lot of things, you're traveling here and there. Aku lepas kahwin sampai sekarang tak sempat pergi honeymoon. Tak sempat pergi honeymoon. Anak dah keluar and everything. Dia semua dah nak honeymoon apa, COVID and everything semua ni kan. You cannot travel and everything. Rezeki nanti ada lah tu. But of course kau akan lokek lah. Kau rasa lokek sikit lah, tekilan sikit lah, because you cannot go, you cannot bring your wife here and everything. You're supposed to have fun together. It's not marriage and then it's dull. You need to have fun together. The relationship continues. Tahu? Because walhal je, it's still a relationship. Even though you get married, it's the same term. You're still in a relationship. You're married. So you need to upkeep that relationship lah. Kan? So aku rasa benda ni macam mak aku ajar dia beri dulu. You have a girlfriend, you want to take your girlfriend out ke benda ke semua, first thing you need to do, you need to show respect to the parents. Yeah. You need to enter the house, don't care whether you're going out with her only once ke benda semua ke. So all the while previously before, kalau aku keluar dengan perempuan ke benda ke, aku tu cakap, you need me to talk to your parents. You want me to come and see your parents. You want me to call your father. You know, ask for permission and everything semua. Because everything is based on permission. Kau tak nak main bantai lalu macam tu je. You know, kau date aku? Ini anak orang. Orang jaga apa? Kau date aku lah. Apa? Kau date aku lah. Aku date kau. Kau sama aku. Jadi padam kamera ni je. So macam itu part-part kita lah. So macam Nas, orang yang single, how do you approach this kahwin thing? Tak, untuk aku sebenarnya and aku bukannya umur 21, 22 lagi kan. The way aku punya perspektif towards marriage itself dah totally different lah, if you ask me. Masih ada perasaannya nak berkahwin? Ada je perasaan nak berkahwin. Memang yalah, hakikatnya kan? Aku rasa manusia, lelaki ke perempuan, memang ada insting untuk kahwin, ada pasangan, kan? Settle down and then ada keluarga, rasa nak ada anak, benda semua. Aku rasa benda tu mostly semua orang ada benda tu, and I'm one of them juga. Tapi my perspective towards marriage tu dah tak sama macam masa aku 24, 25 dululah. Kan, dia dah berbeza. I've been single for quite a while dah sekarang ni, since 2017. Oh, 17. 5 years lah, 2017. So macam mana nak cakap, it's more of untuk aku pula, it's a shift. Aku jenis orang yang tak boleh tak ada someone dulu, dan mesti nak kena ada, maknanya aku mesti nak kena bercinta dengan someone. Aku memang jenis, kalau bapak aku panggil ni lah Romeo, bukan Mamat Tek Telinga. Kalau melempel je lah, melempel Mamat Tek Telinga macam tu. So memang macam tu lah, sappy love shit apa benda ni semua aku memang suka lah. Memang old fashion lover boy lah. Nas, lu memang bukan jenis tak cenggu lah.
Santai ke? He is in it to win it. So you know, and aku tak boleh. Aku suka, I really love being in a relationship. I love women. Memang masa aku pergi sekolah, zaman-zaman aku sekolah ke apa benda ke apa, tak pernah, it was never for the studies or whatever. Oh, serius ah? Totally, it's all about girls. Damn. It has always been about girls. Casanova baik. Apa benda semua girls. Aku rasa the only thing yang aku buat, not because of girls, tapi I get girls because of it, is music. Music memang aku nak buat regardless, ada perempuan ke tak ada perempuan, memang aku nak buat. Tapi sebab kalau dia sebab perempuan, bonus dia, aku buat music tu pun perempuan suka juga. nanti kan Nas dengan kawan dia akan datang. Girls is looking for roadies. So Come on. Link di bawah. jadi memang daripada dulu aku memang tak boleh. Maknanya tak adalah aku, tapi itulah, aku tak ada fasa rebound. Okay. Contohnya, okay, ada girlfriend, tak menjadi, putus, lepas tu ada, Kau cari. selalunya kan ada orang kita cari, lepas tu kita rebound, ni rebound, lepas tu baru girlfriend balik. Faham. Lepas tu ni rebound, lepas tu ni baru girlfriend Tanpa balik. girlfriend balik pun as girlfriend kau yang dulu juga kan. So aku memang girlfriend dia tak ada istilah rebound. Sebab aku I'm not really, macam mana nak cakap, aku tak tahu sangat cara nak actually get the girl tau. And aku ni bukannya orang beratur menunggu kan, ketuk oi. Aku nak jadi girlfriend kan. Tak adalah macam gitu. Jadi bila kata ada orang suka aku je, aku kira macam okay, ni kira alhamdulillah ada orang suka aku. Kan sebelum ni tak ada orang suka pun, ni dah ada orang suka. So aku terus akan immediately aku suka dia balik. And dia mesti akan jadi girlfriend aku. Kau easy going in that sense lah. So orang pula ingat aku ni jenis orang yang memilih. Oh, faham? Ya, aku pun nak cakap. Tapi Sebab sebenarnya rupa lah aku Jambu rasa lah, jambu. tapi sebenarnya tak. Aku memang aku tengah relax, nak ada girlfriend kan. Nak apa, suka perempuan tu, suka perempuan ni, benda semua, tapi jenis macam aku duduk. Lepas tu tiba-tiba, and usually aku kenal perempuan it's because of macam mana? Social gatherings ke apa Mutual benda friends. Mutual friends friend. apa semua. Okay, aku kawan dengan kau, kawan dengan Non. Lepas Aku tu bawa satu kawan hari aku. tu aku datang dengan Non, tiba-tiba kau bawa kawan kau. Nas, ni kan, okay, ni Melo. Masuk, aku cakap, oh okay, kenal lah. Dan kita lepak for a few times, benda semua. Tiba-tiba we strike a conversation. Dah strike a conversation, exchange whatever lah, phone number ke, Instagram Handle profile ke, or Facebook ke, whatever macam tu. So benda tu selalunya aku kenal orang macam itu. It has never been aku macam Macam ke office ke macam target lah perempuan ni. tak ada macam I went out of my way to actually get someone. Tak, selalunya perkenalan aku semuanya melalui orang ataupun apa benda, ataupun macam aku join an event, tiba-tiba we had to work together, benda macam itulah. So aku memang kena silih berganti. Sampailah yang the last one, which I was supposed to get married around 2018. The latest would be 19. Okay. But then in 70 we broke off the relationship. Okay. So lepas pada tu, tak tahu lah, because of being heartbroken ke apa benda, aku punya macam mana, dia bukan perspektif, macam aku punya Views. my whole being terus macam shift tau. Daripada aku orang yang tak boleh, tak ada someone. Okay. Kepada orang yang okay, aku okay. So for the past ni memang aku tak ada tu lah, tak ada rasa macam feeling untuk betul-betul nak get to know someone ke apa benda ke apa. And then benda tu coincide dengan, because everything happen, Non tahulah benda ni kan. It was macam at a low point of my life. Okay. Aku hilang girlfriend, kerja pun tak ada masa tu, apa semua kan.
So masa tu memang a mess. So the first thing yang I got back was my job. Okay. So it was not a girl. Okay. So aku rasa kalau it was the other way around, aku rasa mungkin aku stuck ada lagi lah. mungkin aku ada juga girlfriend ke apa sekarang ni. But the first thing masa aku dah down gila babi tu, kerja tak ada, girlfriend dah tak ada apa semua, dapat kerja dulu. So what I did was focusing on myself lah. Kan? And then Will you consider it as your self-reflect punya moment bila kau dah, bila world kau dah shift, and then kau dah hilang, cakap hilang girlfriend, hilang kerja, tiba-tiba kau dapat kerja. Will you consider that time, that period of time bila kau dah lowest point of your life tu, your self-reflection? Memang banyak Ke macam kau just tunggu time ni nak habis je, pain period tu nak habis je. Ke kau ada terfikir juga dalam masa kau sakit tu, kau macam shit, I need to do something about my life. Kan setengah orang gitu. Setengah orang dia tahu period pain moment dia gini, panjang gini kan. So dia dah dekat sini. Aku sikit lagi ni lepas lah. Pop. Ada orang dalam pain moment tu dia macam okay, dari sini aku dah try to ubah sikit macam bunga kan. So aku masa tu aku dah tak nampak jalan keluar lah. I was suicidal, I was depressed dan apa benda semua. Non was with me lah. And thankfully masa tu dia belum berkahwin and we lived in the same house. So Non was there and he wouldn't let that happen lah kan. He took care of me, apa benda apa semua, make sure that I ate, apa benda semua benda macam gitu lah. So macam mana aku tak ada fikir apa-apa sebenarnya. Sebab masa tu it was just a blank. Aku macam autopilot je. Tahu. Autopilot. Apa benda aku buat, most of the things yang aku buat masa zaman tu aku lupa. Aku tak ingat pun. Oh ya? Sebab it was on autopilot. Yelah, macam kata tu depression lah. The harsh reality of it is that ini berbalik kepada, aku ambil contoh lah. Macam Jal cakap tadi. Banyaknya usually the cases are if let's say you are engaged with someone, maksudnya you're in a relationship with someone, tiba-tiba benda tak ngam and then tiba putus. Putus tiba-tiba pula the girl, like for example for 6 months one je tiba-tiba dah kahwin, dah happy. Kalau tak kahwin pun always in a better place. But the thing is, number one, we don't know what's going on that side. Number satu, within the girl. So you cannot blame that person. Jadi issue lah. But this person who has already been heartbroken you also don't understand what this person is going through. Macam cakap, setiap lelaki berbeza. Setengah lelaki tak suka all this sappy love shit. Setengah lelaki yang jenis very very manly, yang tak suka nak melekat, benda semua ni kan. So certain women they like those kinds of men. Certain women like people, men yang bagi full attention. Macam Nas, when he's in a relationship, he will give 150% attention. Sebab itu memang nature dia. Memang nature dia macam tu. So in the sense of pain point tu, if you're grieving, if you're mourning kan, as men tu macam mana, you don't know how long that mourning period is going to be. Betul. For a lot of, for one thing is that doesn't matter kau tak tahu berapa panjang benda tu. It's up to you whether sama ada orang tu mampu atau tak mampu, because mental kena kuat. Yes, correct. You cannot have a weak mental. Kau tak boleh jadi sayur lah in that moment. Macam contoh macam dia, he's been in a relationship for quite some time. His whole previous life tu was revolved all around betul. So that's where aku faham benda ni is very very dangerous. Sebab aku kenal dia memang dah lama. So aku tak nak dia tak makan. Memang jenis can go on a fucking spree, not eating and everything, benda semua. So benda tu sangat merisaukan. Aku kurus masa tu. Bila aku dengar cerita yang bila Nas cerita pun aku macam, untuk seseorang yang baru kenal Nas, kau takkan expect benda tu berlaku kat dia. You know what I mean? Kau boleh nampak fizikal orang tu tau. Sebab Nas, bila aku kenal Nas, tapi gue lelaki, kita tak pernah apa gaduh, tak pernah cakap benda-benda yang nak menaikkan kemarahan orang, atau benda-benda yang tiba-tiba kau nangis tepi padang ke tepi jalan ke apa, tak ada. So it's always about having fun with all of us kan. Then bila Nas buka cerita, bila Nas buka cerita macam, oh shit, it's true lah bila orang kata kau tak boleh judge a book by its cover lah. Betul lah. So aku respect diorang lain, aku respect especially Nas and Non, the way diorang groom diorang punya diri tu despite whatever shit happen to them lah. So in terms of macam marriage sekarang ni, berbalik pada topik kita tadi tu, aku memang betul-betul follow je flow je. Dulu macam orang cakap kau kena kahwin umur macam ni. Dulu aku selalu set target untuk kahwin
sama umur dengan bapa aku kahwin dulu dengan mak aku. So he got married 27 he got married with my mom. So dulu aku punya target macam okay 27. Okay, and aku nice lah. And aku Punya putus 27. So benda tu tak menjadi. So ever since then aku macam fikir sebenarnya umur aku sekarang ni bapa aku dah 2 orang anak. Sepatutnya kau pun follow lah. Lebih kurang lah. Aku seorang masa tu adik aku. Betul lah. Macam tu. So jadi sekarang aku dah tak ada set a time to like macam okay, by the time umur aku berapa nak kena kahwin dan semua. Aku tahulah of course macam parents aku bila aku dah menginjak masuk 30 ni, dia dah warning sign lah, anak aku tak adalah dia pressure, dia memang tak ada pressure. Kadang-kadang menanya. Tapi memang bertanya lah kan, macam dah ada berfikir ke nak ada macam gini ke. Tapi honestly aku cakap sekarang ni memang benda tu is not something in front of my mind lah. It's always at the back of my mind because macam sekarang memang aku fokus ni lah bekerja, buat apa benda yang kita nak buat sekarang ni, while I still have this time kan to spend with you guys and untuk aku nak bekerja benda semua. It's a bummer juga because bila aku dah single memang aku punya focus is more towards my family lah kan. Betul. Apa-apa yang aku ada, rezeki yang aku ada lebih, family aku pun memang akan dapat lebih. So it's a bummer sekarang ni aku tak dapat nak balik JB untuk nak sama-sama dengan diorang apa benda semua kan. But aku punya fokus memang tak revolve around marriage lagi lah sekarang. It's not that I hate women ke apa benda apa semua. Tak ada. So kalau kau still believe in that lah. I still in believe marriage and whatever kan. I still believe in relationship. Certain orang tak percaya gitu lepas diorang I am still a guy yang suka sangat being in a relationship. Kau ready for love ah? Ready for love. Oh baby I'm tak tahu the feeling of actually being in love tu satu lah. Memang best bila kita in love with someone ni kan. Tapi benda lain yang bagi aku fulfillment is actually when you have someone to care for. Aku tak tahu kenapa untuk aku when I have someone to care for, benda tu bagi aku such a fulfillment tau. Faham? Certain orang gitu lah. So benda tu yang buatkan lagi being in a relationship tu is such a macam wonderful thing untuk aku. Alah macam Non nak kahwin, the wonderful thing that could happen to him apart from dia punya marriage is his son lah. Of course lah. Dah sekarang pun lepas dah kahwin, ramai orang tanya, every day saya orang nak tanya aku post story pasal anak aku ke benda kan, orang semua reply so cute. Tak nak tambah lagi satu ke? Yang mana your horses man. Tambahlah, orang tengah berehat. Bukan berehat. Because macam aku cakap, as a product of a divorce kan, aku nak bagi apa benda yang aku tak dapat dekat faham, betul. So in that sense, if I have a kid right now, I have a son, I want to pour all my love onto my son. I am not thinking about number 2, I'm not thinking about number 3, I'm not thinking about how many kids I want. I want to love my son. And if let's say dia dah besar and if he's lonely, kalau dia nak adik ke apa, then that's a different story. So you focus on whatever it is that you have now. Okay. Kan? So macam aku cakap, jangan menyimpang lah. Itulah. You know, if you get married and then once you're married, itu je. You don't need to look for anything else. Kalau kau rezeki lebih, kau orang yang adil ke benda, kau nak tambah 2-3, by all means. Yeah, correct. Yeah, itu rezeki Tuhan kan. Tapi bagi macam Nas tak percaya benda gitu. Nas dia tak boleh. Orang kalau dah kahwin, tiba-tiba ada bini nombor 2, nombor 3, dia tak percaya dalam benda macam tu. Dia percaya dalam satu sahaja. You know? So, orang yang nak kahwin lebih ni, most of the time, Tuhan kau ada But it's pilihan. Tuhan dah tulis dah, kalau mampu. Benda ni memang always frowned upon. Benda macam bab-bab kahwin lebih, kahwin 2-3, sensitive semua. Of course, tapi because of the culture here and because of the religion that we have adopted from before by default, benda yang diajar kita tu, if you can, you're supposed to save a person
You know, if someone who is in need, so that means niat kau kena betul. Tapi kalau awak ni hot ke apa, it's not that way. Tak boleh. Faham. I'm trying to find sponsors and trying to filter my words. I can't say the wrong words, you know. Cakap je. So, nak pedal saja lagi. Kan, kau umur 40, waktu kau pergi Petronas, waktu perempuan jaga kaunter tu duk ambil duit kau, waktu kau duk tanya satu ke? Dah kahwin ke? Belum. Waktu you kick it off kan. I mean like, you got a wife at home, you got a kid at home. Kalau kau jenis yang tak, macam kau cakap tu terang awal-awal lu dengan wife kau, okay, I'm thinking of getting another. For example, why do you want to get another? For what? Kan? Kau memang batang besar ke, benda tak tahan ke, benda semua ke? Itu it's all needs juga. So bagi aku, God gives you what you need, not what you want. Exactly. And then you work your way around it. Itu saja. Aku selalu cakap senang lah bila orang yang berbual nak kahwin dua lah benda. Aku ingat aku nak gini lah apa benda kan. Nak kahwin dua, nak kahwin... bukan dua lah, lebih ke apa benda apa semua. Aku just cakap terpulang pada kau nak buat apa benda apa semua. Benda ni pun kalau ikut agama kita memang boleh. Tak dilarang tak menghalang. Tapi aku selalu cakap macam gini lah. Kalau kau rasa engkau dah level-level Nabi, kan, kau kahwin 4. Sebab aku rasa orang yang boleh kahwin 4, I mean yang memang betul-betul berkemampuan boleh perform dan berkemampuan bukannya daripada dari segi batin saja tau. Maknanya menyeluruh lah kan. Physically dia bahagi dengan adil semua kan, benda-benda tu semua yang memang boleh buat Nabi je lah. First things first lah, macam cakap, if you take into that context Nabi kan, who is our prophet to us? He is the utmost leader for this ummah. Correct? Kan? Dia yang lead the whole thing kan. Dia tak jumpa pun semua orang, tapi networking memang paling power dalam dunia lah. Kan? You don't know, you've never seen him, but you know the stories and whatever it is, memang it's all epic. So in that sense tu, in order for you, if you want to provide for extra tu, aku rasa first things first is that semua orang deserves kebahagiaan. Perempuan kalau nak kahwin, dia akan cari nombor satu, orang yang boleh protect dia, okay? Orang yang boleh provide untuk dia, orang yang boleh bagi dia happy. So if you are to protect, you need to be strong, either physically or mentally ke macam mana ke tak kisah. But if let's say you're not strong, you don't make a very big impact, you don't make impact in other people's lives. Tak payah cerita ni 4 bini yang kau nak kahwin ni cerita pasal kawan kau, pasal kau punya office mate and everything. If you don't make that much of an impact, how are you going to make an impact if you marry 2? How are you going to make an impact if you marry 3? Sebab in the whole environment and ecosystem tu, the only way this can happen is if you are really focused in terms of kebahagiaan. And then in terms of keadilan, bukannya maknanya apa yang dekat tepi highway tu. Apa? Engkau bukan bini first aku belikan rumah, kan? Bini first aku belikan rumah, bini second aku belikan rumah, dah cukup. Rumah apa kau beli? Kalau kata yang ini banglo, ini kau beli rumah teres, tak adil. Betul. Kalau ni banglo, ni pun kena banglo. Kalau ini saga, ini pun kena saga. Color pun kena sama. Sebab dia kena sama. Dua-dua kena sama. Tu sebab dia cakap engkau kena adil dan sama. Kan? Jadi semua benda engkau bagi mesti macam pernah dengar adil dan sama tu. Tu motor apa? Custom ke polis? Tak, polis integrity. Integrity. Jadi itulah. Conclusion dia macam inilah pada aku. Untuk akulah. Kita satu-satu lah bagi conclusion lah. Satu-satu bagi conclusion aku senang ke? Senang pada aku lah, tak tahu senang pada orang ke tak. You have to, how to say you have to have a lot of time to self-reflect lah pada aku. I mean, on my position and then the experience that I had. I lost my father at a very young age and apa semua. So, you need to see that moment when you say your mother cried on the grave when your father passed away is a different feeling lah. Itu kasih sayang yang kau kena ada dalam diri kau untuk kau, tak kisah besarkan anak-anak kau ke ataupun untuk kau kahwin lah in a whole. That's, mungkin orang kata, kau punya story berbeza lah. Tak, story memang berbeza tapi kasih sayang tu sama. Kan? So pada aku, kau ada niat yang betul macam orang kata, and then betul juga kebahagiaan tu, kasih sayang tu perlu ada, dan tak payah ni lah, rasa tak payah kalutkan benda-benda yang tak perlu kalut lah. You know,
Weh, macam orang kata, 50,000 tu nak kahwin, fuck tu, macam ni sah. Benda tu sebenarnya tak kalut pun. Kan? Tak payah taruh 50,000 kalau nak kahwin. Kalau ikhlas, 5,000 lepas. Macam mak aku selalu 500 cakap lah, lepas. anak yang nak kahwin, bukan kau nak kahwin. Kan? So not to say that kalau orang tu mampu, kalau korang berdua setuju, tak apa. Kalau benda tu dah memudaratkan, tak perlulah. Perkahwinan tu yang benda yang mudah untuk kita untuk kita laksanakan. Tapi untuk kita jalani tu satu benda yang beza. Itu je lah. Kau kena fikir lah, marriage and wedding is not the same thing. I've seen my friend ada yang dream about a wedding, but when it comes to marriage, dia orang gaung terus. Bukan yang berdiri atas titi jatuh Kira dia orang tengah bawa kereta atas highway, dah bayar pintu tol honeymoon, terus. Pasal apa? Pasal dia orang fikir wedding, tak fikir marriage. Financial is a very important thing. Itu aku punya konklusi. Last? Kalau macam aku pula, as someone yang belum berkahwin lagi, my conclusion about this topic would be really think about it lah. Really have a think about it, because ramai orang yang kat sekeliling aku ada relatives, ada yang relatives, ada yang kawan-kawan baik, ada yang kenalan yang married without really giving a thought into it, Kan? and then getting married because of the pressure of the people around them and apa benda semua. At the end of the day, the decision is yours. At the end of the day, it is your life yang akan go through the marriage dengan pasangan kau tu nanti. So really have a think about, in a sense of whether benda tu is macam mana, will work out for the both of you. Sebab takut bila lepas dah kahwin, benda tak jadi, di kita dah jatuh menganiaya orang pula. Kan? Si suami ni yang menganiaya isteri ataupun isteri yang menganiaya suami. Kan? Zaman sekarang both ways lah. Ya, sebabkan ni lah all these shortcomings yang diorang tak fikirkan dulu sebelum nak berkahwin, apa benda ni semua. Dan our generation ni kan, yang umur-umur yang the 90s punya babies ni lah, our generation memang macam mana nak cakap, poor communicators, poor at communication. Dia orang tak nak confrontation, benda-benda yang ada dia orang ambil and then problems dia orang semua letak ke tepi, tak apalah, nanti it will pass by. Kan. But when it comes to relationship, communication is the most important thing. And itulah the ability to actually think ahead juga, kan, how you are going to handle things semua, because you are in it, the both of you are in it. Kan. So engkau bukannya kahwin dengan robot, kau kahwin dengan manusia. Perasaan so manusia sentiasa boleh dibawa berbincang. Cara dia tu kena betul. Cara dia tu kena betul. So itulah, aku rasa that's the conclusion to it lah. I mean, marriage is always a good thing to me. Of course. Kita tak bermaksud untuk halang korang kahwin ke apa. This is our pendapat. This is pendapat kita. Ramai orang yang have successful marriages, wonderful kids and wonderful family. Wonderful family, memang tak ada apa-apa masalah. And I also aspire to have that someday. And I'm not macam rejecting marriage ataupun pulling myself away from it ke apa benda, menolak jodoh ke ataupun apa benda, tak ada. When the time comes, insyaAllah aku pun akan berkeluarga juga. Cuma sekarang ni I don't see it yet lah. Memang you don't know when it's going to happen. Betul. Every day is a new day. It's as simple as that. So you don't know what's going to happen. But when you have an opportunity, always take the opportunity. There's always going to be risk. But if you work for it, then you work for it lah. Bagi aku pula, kahwin. Jangan tak kahwin. Mudahkan semua benda kalau boleh. I'm not saying kalau hantaran 50,000 tu tak betul. Tak buat macam tu. Because you can put 50,000. Betul. You don't know. This person might have done all the tertiary educations, completed everything, diploma, degree, masters and PhD.
On top of that, dia memang pandai masak. Yeah. On top of that, dia memang very very disciplined. Tahu basuh baju, you know how to manage, support system memang flawless, everything semua. Put that price. But of course you need to find someone who can match that price. Exactly. And you need to find someone who knows how to give you whatever it is that you need. Yalah. Because it's not just a one We kan. one way thing. Traffic Dua-dua lah. orang kena happy, dia tak boleh seorang. Exactly. You know? So in that sense, kahwin. Hindarkan zina, of course. You Wow. know, right? Jauhi zina. Jauhi zina. Of course, this is generic. Is teacher, it's taught by the book and everything. Sebab tu kahwin tu ada. Sebab kau hindarkan zina. You don't want, you know, improper things. You don't want incomplete marriages. Ini jadi macam ni lah. Anak besar tak betul and everything. Benda semua lah. Jadi macam ni. Buang anak and everything. Benda semua. Nah, macam tu lah. So, in that sense, kahwin tak ada masalah. You know, get married as soon as possible. Boleh. Rezeki tu sentiasa ada. But you need to work for it. Most important thing is manage your expectations. Yep. And understand what you need to provide. If let's say your work is not good or is not stable and you think this is going to affect you in your marriage in the future, then you sort your shit out. If let's say kau still on Tinder all the time and everything, dia semua still mencari and whatnot every night, different person, dia semua, you gotta get your shit right before you enter into marriage. Yeah. So, and the most important thing is kau jangan nawai tu lah. Kan? Kau nak menyimpang, kau menyimpang lah. You do whatever you need to do. Tapi macam aku cakap, aku banyak tengok orang kahwin lebih pada satu. Aku tengok orang kahwin cerai benda semua. And selalunya orang kahwin lebih daripada satu ni, aku memang astonished lah. Aku memang betul-betul look up to all these kinds of people lah. Because the people yang kahwin lebih daripada satu yang aku cakap ni, are all orang yang berjaya tau. Not just within the family. Tau. But in the business, in his PR and everything, benda semua. So you know when that person is already married more than once, that in that sense, so he's doing it the right way. You know, you're not cheating, kau tak ada orang simpan ke, tak ada pergi sini malam merepek jauh benda semua kan. So you do it properly. Itu sahaja. Niat betul lah. Niat betul. Niat betul. And as a man, understand the impact that you can give lah. Not just to your family but people around you. Because semua bendanya Berkait. berkait. Yep. You know. So itulah, jangan kahwin kerana nafsu pun, yelah kahwin. Tapi Ada itu je lah. the different Make stages sure lah. your goals and your targets are right. You know, always do the right thing. Sort your shit out before you do anything. And then that's it lah. Itulah, jangan menyimpang lah. Kalau boleh. Niat kena betul. Macam orang kata, benda yang mudah kita permudahkan. Lepas tu Nas kata kebahagiaan tu mesti dibagi sama rata. Kalau kau kahwin 2, 3, 4. Dan aku cakap pula, korang janganlah mengongkong orang-orang yang korang sayang. Okay guys? Okay, So, jadi aku rasa hari ni hashtag dia adalah aku terima nikahnya. Aku terima nikahnya. Aku terima nikahnya. Jauhi gam, jangan hisap dadah, jangan hisap batu semua, jangan Semua hisap. musnahkan. Jangan buat pipi time PKP. Wah. Tak kena. Semayang Semayang. Ni seluar je pendek tapi semayang. Apa kain, dia bawa kain. Don't judge a book by its cover lah, saya cerita. Macam tu. So jangan itulah selalu ingat jauhi semua benda-benda yang terlarang. Dekatkan diri dengan orang-orang yang Anda sayang. Betul. So bagi yang baru sahaja berkahwin dalam tempoh PKP ni ataupun akan berkahwin dalam tempoh PKP, COVID dan semua ni, I wish you all the best. Golak guys. Enjoy every Selamat second pengantin of it. baru. Yeah. Kepada yang tengah bergolak dalam masa PKP ni, buat bincang. Mesti ada jalan keluar ni, insyaAllah. Okay guys, Okay. sampai kita bertemu di episode akan datang. Sampai ketemu lagi. Ciao. Bye-bye.